Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang keempat, yang mana video ni kita akan bercerita mengenai peluang bisnes yang lain seperti bisnes SIM card dan juga e-commerce. Okey, untuk video yang sebelum ni anda boleh rujuk dekat saya punya wall Facebook ataupun anda boleh tengok kat saya punya channel YouTube lah. Alright, so dekat sini, dekat video yang ketiga saya ada cerita pasal Shopee Lazada. Lepas tu video yang kedua kita ada cerita pasal affiliate and dropship. Okay, so untuk kali ni kita akan bahas mengenai business SIM card dan juga business e-commerce. Alright, so business SIM card, okay, antara yang famous sekarang ni ataupun yang ramai orang buat ialah business Halo Telco, Tonwow dan juga OneXOX. Alright, so business ni kelebihan dia ialah ianya produk keperluan. Jadi semua orang boleh guna. Okay, sebab semua orang guna internet kan. Even budak-budak pun dia nak ada internet untuk main game kan. Mobile Legends lah, PUBG lah. Lepas tu senang jual. Okay, sebab produk pun murah kan. Produk pun RM5, RM10, RM20. Boleh jual, orang boleh beli. Okay. And then kita ada sistem yang canggih. Kalau anda jual ni, anda akan dibekalkan dengan sistem yang pada saya canggih lah. Sebab saya pun ada juga join business Halo Telco ni kan, yang mana kalau setiap kali orang join, yang setiap kali kalau orang beli saya punya SIM card ni, mereka langgan internet, saya akan dapat. Okay, cuma saya tak pernah cerita sangat dekat Facebook. Sebab saya buat ni pun santai-santai, saya buat offline. Kan, kalau ada member nak join, baru saya bagi dia SIM card, lepas tu saya tolong register. Macam tu je lah. Kan, kalau saya nak buat offline ni, belum lagi. Tak tahu nanti macam mana tengok. Kalau ada sambutan lah. Sebab sekarang ni saya ada fokus lain saya nak kena buat. Okay. So, yang keempat, dia punya kelebihan ialah boleh hasilkan passive income untuk jangka masa panjang. Okay. Dan sama ada Hello Telco ke, Tonwow ke, OneXOX ni, dia ada dia punya package dan plan commission dia tersendiri. Anda boleh Google, tengok kat YouTube. Anda boleh nampak lah banyak dia punya plan, dia punya commission, pengiraan commission dia macam mana. Yang pasti, bisnes SIM card ni memang boleh hasilkan passive income untuk jangka masa panjang. Selagi kita punya user, selagi pelanggan kita menggunakan SIM card tersebut dan ada melanggan package internet, kita akan dapat commission lah. So, untuk kiraan dia semua tu, anda kena rujuk balik dekat company yang menyediakan bisnes ni. Okay, Hello Telco, Tonwow, OneXOX. Banyak saya punya kawan dekat Facebook yang buat benda ni. Okay, so apa pula dia punya cabaran? Ni kita tahu ni kan. Adakah anda sesuai untuk buat bisnes ni? Adakah anda tak sesuai untuk buat bisnes ni? Kalau macam saya sesuai buat bisnes ni, tapi saya tak boleh letakkan bisnes ni sebagai saya punya main focus. Sebab kalau saya buat semua benda, nanti kerja lain tak jalan. Okay, so saya jadikan ni sebagai part time income sajalah. Okay, so kalau anda ada income lain, misal katalah yang anda nak fokus sekarang, so anda boleh jadikannya benda ni sebagai passive income. Tapi let's say kalau anda tak ada lagi income lain, okay, memang anda tengah mencari-cari, lepas tu modal anda pun tak berapa tinggi, and then anda boleh buat offline, boleh buat online. So bisnes ni antara yang sesuai. Okay, cabaran dia, bisnes ni bukan untuk short term. Bisnes ni tak boleh hasilkan komisen yang lumayan dalam masa yang singkat. Okay, bisnes ni juga walaupun SIM card ni mudah jual, internet, keperluan internet, ramai yang memang dah ada internet, ramai yang dah ada langgan internet, dan malah package-package telco kat luar sana pun banyak yang dah murah. So, macam mana anda nak yakinkan orang untuk membeli dengan anda berbanding mereka langgan plan internet lain yang maybe lebih murah? So, itu cabaran dia lah. Okay, lepas tu apa lagi? SIM card ni pun dia bersifat orang kata tak berapa solid. Sebab misal katalah kalau user tu dia beli SIM card anda hari ni, katalah sebulan tu dia pakai, lepas tu connection slow ke, problem ke, dia mudah untuk bertukar pada package lain yang lain. Tapi logik lah kan, benda pun murah, benda pun senang dapat, senang tukar. So benda tu memang sepatutnya anda dah patut prepare lah. Okay, orang mudah untuk langgan, orang juga mudah untuk bertukar kepada package telco lain. So kalau anda dapat user yang dah port in lepas tu port out, tu perkara biasalah. So cabaran ni sekarang ni ialah anda kena keep on jual dalam kuantiti yang banyak.
Okey, kena jual dengan kuantiti yang banyak lah. Jual kat Shopee ke, Lazada ke, dekat Carousel ke, Facebook Wall ke. Buatlah, jual dalam kuantiti yang banyak. Baru anda akan nampak income anda tu meningkat. Lagi satu, jika anda nak dapatkan income yang lumayan, yang lumayan, anda kena tarik orang untuk join bisnes ni juga. Anda kena bagi tahulah, okey, bisnes ni boleh hasilkan income lumayan, boleh hasilkan passive income. So, suruh diorang join. Lepas tu, diorang kena borong juga macam ni. Lepas tu, jual pada orang lain. Okay. Kalau online, saya rasa dah okey dah. Sebab sekarang ni saya nampak sistem ni dah canggih dah. Yang Hello Telco ni, kalau saya nak promote online, saya tak perlu bagi SIM card ni. Okay. Orang boleh terus register. Saya bagi saya punya referral ID. Lepas tu, dia register. And then, dia akan dapat SIM card. So SIM card tu bila dah aktif, dia dah boleh beli sendiri SIM card untuk join sebagai agent lah. Itu kalau anda minat, anda boleh PM tepi. Nanti saya bagi tahu cara dia. Okey. Cuma bisnes ini bukan untuk short term lah. Okey, make sure anda boleh committed, boleh bagi komitmen 100% kalau nak ada income yang lumayan. Okey. So itu antara cabaran dia lah jual SIM card ni. Cabaran lain itu je lah kot. Okay, tapi kalau anda rajin, okay, anda rajin, anda boleh jual dekat offline, jual dekat depan 7E ke, buat ke tepi jalan ke, jual kat pasar malam ke kan. Orang beli terus, anda akan dapat komisen yang lumayan lah. Kalau online ni saya tak sure macam mana nak buat, nak jual SIM card dengan banyak. Sebab saya tengok dekat Shopee, Lazada, online pun, dekat online marketplace semua orang dah sibuk jual SIM card yang sama kan. So, saya tak sure macam mana nak buat benda tu secara online sekarang ni. Melainkan kalau anda just buat je lah, ikut apa yang orang lain buat. Cuma dari segi hasil dia, saya tak sure macam mana. Okay. So, kalau anda modal anda rendah, anda tak ada income lain, anda nak cari benda yang boleh hasilkan passive income untuk long term, bisnes SIM card ni antara yang sesuai untuk anda. Okay. So, itu saja mengenai peluang bisnes SIM card. Okay, saya bukan kata Tone Wow ni bagus, Hello Telco ni bagus, ini tak bagus ke, itu tak bagus ke. Anda kena kaji dulu dia punya plan, commission semua. Lepas tu join lah. Sebab ini antara bisnes yang saya rasa yang mudah, lumayan, tetapi untuk long term. Okay, so itu saja. Sekarang kita beralih kepada peluang bisnes yang lain, iaitu bisnes e-commerce. Sekejap saya minum, haus. Bismillah. Penat juga cakap seorang-seorang kan. Okay, so bisnes e-commerce ni antara yang ditunggu-tunggu, okay, dan antara yang ramai orang buat sekarang ni. Yang mana bisnes e-commerce ni bukan yang versi Shopee Lazada tu. Ini yang versi yang kita jual sendiri di luar Shopee Lazada, tapi kita ada sistem e-commerce sendiri. Seperti Easy Store, kita install WooCommerce, kita ada install kita ada install e-commerce, WooCommerce lah kalau guna WordPress. Ataupun anda boleh guna platform seperti Shopify, Easy Store, ShopeeGram. Ada video yang saya cerita sebelum ni. Alright. So kelebihan lain, kita boleh elak persaingan selain jual lebih tinggi berbanding di luar Shopee Lazada. Yang ketiga, bisnes ni boleh diautomasikan sebab kita terima bayaran pun melalui payment gateway, ataupun kita boleh gunakan kaedah dapat barang baru bayar. Orang akan lebih suka untuk menggunakan kaedah itulah kalau dia tak suka guna payment gateway. Alright. So yang keempat ialah active income, bukan passive income, active income yang lumayan. Okay. Dan dekat luar tu memang ada orang yang buat sale sampai puluh-puluh ribu sehari dengan bisnes e-commerce. Okay, itu antara dia punya kelebihan lah. Dia punya kelebihan dan yang membuatkan ramai orang tertarik nak buat bisnes e-commerce ni, sebabnya dia automation. Okay, tak perlu lagi nak reply WhatsApp, call WhatsApp, belai follow up, semua tak perlu. Yang diorang akan terus buat belian lah. Sebab mereka ni mostly yang beli melalui website e-commerce ni, mereka dah biasa membeli belah di Shopee dan juga Lazada. So terima kasih lah kepada Shopee dan juga Lazada ni. Okay, so apa pula dia punya cabaran? Ini yang kita dengar kan. So cabaran dia lah, berbanding dengan bisnes SIM card ataupun bisnes yang lain, bisnes e-commerce ni anda kena wajib run iklan berbayar.
Okay. Dan bila kita sebut pemasaran berbayar ni, of course anda kena ada modal. Dan modal pun bukan sikit. Sehari anda kena run iklan. Tak bolehlah run iklan RM30. Kan? RM50 sehari ke atas. Ataupun at least RM200 sehari kalau anda nak ada income yang lumayan. Kalau RM50, RM30 sehari tu untuk fasa testing tu boleh lah. Okay, untuk nampakkan rentak dia macam mana. Tapi kalau anda nak buat income yang lumayan, anda kena labur duit untuk buat iklan berbayar. Okay, cuba anda tanya kawan-kawan anda yang buat bisnes e-commerce ni, cuba tanya berapa bajet iklan dia sehari. Dia mesti akan jawab sama ada 200-300 sehari sehingga RM2,000 sehari. Okay, kalau yang RM2,000 sehari tu, dia punya pelanggan tu mestilah lebih tinggilah, maybe 6 ke 10,000 sehari. Baru berbaloi. Sebab banyak kos nak kena tolak tu. Okay. So dia pencabaran itulah. And then cabaran lagi lah, anda kena ada produk sendiri. Ataupun anda produk orang lain yang dia offer anda dropship. Tapi mestilah harga dropship pada harga yang menguntungkan lah. Maksudnya lebih RM50 sebab anda nak tolak lagi duit kos iklan nanti. Kalau lagi untung, anda boleh jual secara secara borong lah. Anda kena ambil borong, lepas tu anda jual sendiri, anda post sendiri, anda simpan barang sendiri, okay, macam dekat Shopee, Lazada. So untung dia lebih banyak. Itulah dia punya cabaran dalam menjual produk physical. Okay. So dia punya cabaran lagi ialah business account iklan anda kalau kena flag, kena disable tu perkara biasa. Sebab bila dah masuk iklan berbayar punya game ni, akan ada ilmu-ilmu yang anda akan belajar. Okey, anda akan cari cikgu ataupun orang yang tahu. Lepas tu anda akan belajar dengan dia. Dia pun akan kongsikan kepada anda segala macam teknik-teknik Facebook Ads yang terkini. Dan ada teknik-teknik yang baru, okay, yang mana maybe anda pun tak pernah tahu lagi, asalkan ianya boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan melalui website e-commerce ni. Okay, so anda kena keep on update, belajar pasal Facebook Ads, dan juga kena prepare juga account backup yang lain sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini seperti iklan kena flag, iklan kena disable. Okay, so perkara tu biasalah pada mereka yang dalam game business e-commerce ni. Okay, so kalau anda tak ready nak buat semua tu, tak ada modal yang banyak untuk buat iklan, tak prepare backup account sekiranya ada berlaku seperti kena disable, anda tak sesuai buat bisnes ni. Okay, selain tu anda juga kena ada website lah. Website ni kalau anda buat sendiri lebih jimat lah. Kalau tak ada, anda boleh gunakan. Kalau tak nak guna website sendiri, anda boleh gunakan platform lain lah seperti Easy Store, WooCommerce, Shopify. Alright, so itu saja. Terima kasih. Kita akan go through the next peluang, iaitu peluang seperti buat ebook, content creator. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video. Okay, bye bye.